Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi minggu ni. Semalam pula. Minggu lepas kita dah settle nasihat ke-7. Hari ni kita buka nasihat ke-8 buku Wahai Penuntut Ilmu, tulisan Abu Mutmainnah Abu Mutmainnah Sulaiman Ruslan. Macam biasalah, kalau nak dapatkan buku, kita ada link kat bawah. Kita punya social media, media sosial. Media sosial. Media sosial pun ada kat bawah. Subscribe, like, share, subscribe kan. Ajak kawan-kawan subscribe. Sambil-sambil dengar, ajaklah. Baru dapat follow dari mula sampai habis. Lepas ni, ni dah nak habis dah ni. Nanti kita fikirkan buku yang baru lah. Ataupun kalau ada cadangan-cadangan buku, Cadangan-cadangan buku pun okey juga. kita orang pun start dengan tajuk ni sebagai kira macam asas lah kan. Macam nak Introduction. Intro lah untuk sebelum nak masuk buku lain, inilah dulu kita untuk belajar lah adab kan. lebih kurang lah, Adab lah kan. Tajuk dia Wahai Penuntut. Itulah dia. Apa tadi? Itulah. Start lah. Nasihat ke-8 muka surat 62. Kata penulis nasihat ke-8, hiasilah diri dengan akhlak mulia. Wahai penuntut ilmu, hiasilah oleh kamu akan diri kamu dengan akhlak yang mulia. Dengan itu kamu akan mendapat kemuliaan. Bahasa lama. Hiasilah kamu akan diri kamu. Hiasilah kamu akan diri kamu. Kan, hiasilah dirimu pun lebih kurang juga maksudnya. Cuma nak seni nak memanjangkan ayat ni, rasanya sebab struktur ayat bahasa Arab pun lebih kurang macam ni kan. Kalau cara translation lama macam tu lah. Translation lah kan. Sebabkan translation lama daripada bahasa Arab tu jadi macam ni. Apa? Bahasa orang lama. Yaqra'u Ahmad, telah membaca Ahmad. Memanglah kalau dulu kita masih belajar macam tu lah. Tak tahu sekarang sekolah masih. Tu kena masuk sekolah rendah. Aku tak pernah dengar budak-budak sekolah rendah cakap bahasa Arab. Tak tanya. Tak tanya. Tak ada orang cakap bahasa Arab. Pandai kot diorang. Ismi. Yelah, tapi tak pernah lah pula dengar macam budak-budak kan. Tengok ikan, fish. Tak pernah nak dengar samakun. Kan? Mak bapak Tak pernah dengar sayaratun. Kebanyakan ni tak tahu nak kata kebanyakan apa, tapi dari segi observation aku, mostly parent memang banyak belajar bahasa Inggeris. Selain bahasa Melayu, diorang kan bahasa keduanya untuk budak-budak bahasa Inggeris lah. Itu kalau yang, tapi kalau mungkinnya kalau yang anak-anak ustaz, anak-anak pak ustaz ke yang belajar agama, memang pure belajar agama, dah ajar anak dia bahasa Arab lah selepas bahasa Melayu. Tapi itulah, sangat jarang nak dengar. Rare lah. Kalau chicken kan, chicken, fish, jarang sangat nak dengar. Chicken apa bahasa Arab? Dikun kan. Dikun boleh. Dajjal jatun. Dikun jantan. Ayam jantan tak silap aku. Dajjal jatun tu ayam tinin lah. Ayam Tu. Jarang nak dengar. Okay, lepas ni boleh kot. Alah, apalah salahnya bahasa Arab? Boleh. Bukan kata mengumpat. Tapi bila ada komen-komen yang tak berapa sedap nak kita lontarkan secara khalayak. Kan? Yang sedap kita lontarkan, kita bincang dengan sesama orang yang rapat sajalah kan. Salah cakap bahasa Arab. Kan boleh. Aku half Jawa kan. Half Jawa. Kalau aku dengan yang
sama-sama Jawa atau half Jawa, boleh lah. Kan kalau pergi kedai makan kurang, makanan kurang sedap. Kan? Ngomel. So kalau sangat bagus. Bukan maksudnya nak suruh. Yelah, kita nak komen dalam keadaan nak jaga Hati orang. hati orang kan. Nampak macam kita borak. Faham. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan banyak mengingat Allah dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam adalah sebuah kitab yang memberi panduan hidup kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dapat menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan supaya mereka berjaya di dunia dan akhirat. Tapi Al-Quran sekarang buat jampi. Kan? Orang buat Al-Quran sebagai jampi. Tangkal lah. Tak ada. Tangkal. Jimat. Jimat tu bahasa Indonesia. Jimat Bukan- bahasa Indonesia. Bukan Jimat cermat tu. Bukan jimat cermat. Jimat bahasa Indonesia iaitu azimat. Ya kadang apa pandangan kalau yang apa jenis ya frame-frame kan memang mostly semua hampir ke semua rumah lah orang Islam akan ada lah walaupun satu frame ayat Quran apabila yang 3 kul tu ke tu macam mana tu. Kena tengok niat dia jugalah dia letak sebagai apa kan. Kena tengok jugalah. Kadang memang Sebagai macam nak baca ke kan. satu benda tu yang baik, yang bagusnya dari segi pro dia benda tu setiap kali kita tengok kalau kita akan baca sekejap. Baca pun tak apa pahala lah bila kita baca. Tapi kalau yang con kadang orang buat jadikan sebagai pendinding rumah. Tapi 3 kul jarang. 3 kul ayat kursi jarang sebab orang tahu, orang boleh baca. Satu ayat yang sentiasa diframekan tapi jarang sekali dihafal. Ayat apa? Orang panggil ayat 1000 dinar. Aku hafal. Kan? Yalah, tapi jarang orang hafal. Orang frame kan banyak. Ya. Kebanyakan kedai-kedai pun ada kan. Tapi sepatutnya Al-Quran ni dibaca, diamal, difahami. Kan? Bukan di frame kan. Sepatutnya lah. Tapi kalau dah ada frame pun tak hafal-hafal, tak baca-baca, macam mana kan? tak ada bangsa lah. Useless benda tu. Bukan nak kata tak boleh, tak tahulah kan. Yang seeloknya dibacalah. Kadang kalau tak baca pun kita biar je. Tapi orang dulu kata kalau kita biar ayat Quran tu buka, nanti syaitan baca. Orang dulu. Biar Quran tu buka, nanti syaitan baca Quran. Dari segi adab kot. Orang dulu punya nak ajar adab. Apa salah syaitan baca Quran? Rasanya dia orang pandai. Tata dia orang pun lebih. Dia pun tahu kan. Yelah, tapi ni frame ni terbuka je. Tak ada pula nak baca Tak ada pula nak kata jangan buat frame nanti. Tak tahulah. Tak tahulah betul ke tidak. Tak jumpa dalil, tak jumpa kan. Kata tak ada, dia kata ada dalam kepala para ulama. Letih lah nak cerita ulum hadis ni, letih lah. Hujah macam tu tak boleh nak sangka. Hujah macam tu kita tinggal sajalah. Tak payah nak counter. Jawab, tak payah nak counter kan. Tinggal sajalah. Kata penulis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Bukan Aisyah macam lagu tu kan? Aisyah. Bukan Aisyah. 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 Dia ain alif kan? Ain alif,
Tidak ada hamzah tu. Hamzah, ya. Hamzah. Shin ta. Aisyah. Binti. Tak Aisyah. Tak tu ti. Aisyah. Tak. Aisyah tu. Aisyah tu. Bukan. Kalau nama perempuan bukan Aisyatun. Dia Aisyah tu. Oh, maksud kau tu. Kalau Muhammad, Muhammadun. Kan? Fatimatu. Khalidun. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang perihal akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Islam sangat menitik beratkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seseorang muslim. Justru sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mewujudkan dan melahirkan serta menunjukkan akhlak-akhlak Islam dalam diri kita. Akhlak Nabi seperti Al-Quran tu macam mana tu? Channel Al-Quran aja lah. Macam Al-Quran ajar lah kiranya. Segala apa yang akhlak yang ada dalam Al-Quran, akhlak mulia lah kan. Akhlak mulia yang ada dalam Al-Quran tu, itulah akhlak Nabi lah. Apa contoh? Akhlak dalam Al-Quran. Baik hati, baik kepada imam tu, orang tua. Bila nak baik pada orang tu? Bukan orang tua Nabi lah kiranya, tapi kepada orang tua selain itu lah kan. Lagi? Jiran tetangga. Jiran tetangga lagi? Ahli keluarga. Lain. Buat baik, selain buat baik. Selain buat baik lah. Oh. Bagi makan. Bagi makan. Jaga anak yatim. Buat baik kat tu. Kan? Apa lagi? Jimat cermat. Jimat? Jimat cermat. Bukan jimat saja, jimat cermat. Apa lagi? Tak putus asa kan? Apa lagi? Elak rasuah. Elak rasuah ada dalam Quran. Dalam Quran tak disebut lah. Tak. Amanah apa? Dia segi amanah. Amanah. Betul kat tu. Memang tak disebut rasuah, tapi segi Kan, amanah. Allah kata bagi amanah pada orang yang berhak amanah. Kan? Apa lagi? Balas lebih baik. Bagi salam tu kan. Balas lebih baik. Kalau tak tahu, kalau tak mampu, kalau tak tahu cakap tak tahu. Kan Allah kata orang yang cakap pasal Allah tanpa ilmu ni Allah marah kan. Kalau cakap kena buat. Surah As-Saff ayat 2-3. Kan? Kalau cakap kena buat. Kan Allah marah. Kemurkaan Allah yang besar. Orang yang cakap tapi dia tak buat. Apa lagi? Banyaklah bacalah Quran. Selalu kalau kita dengar buku-buku pasal akhlak, teringat buku apa? Buku akhlak sekolah rendah tu. Buku akhlak apa maksudnya? Ialah kitab-kitab pasal akhlak. Kita teringat kitab apa? Kitab akhlak Yang aku pernah baca macam Thalabul Ilm. Yalah itu akhlak. Adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin lagi. Itu je yang aku tahu dari kalau kitab-kitab ulama lama. Dari segi yalah aku banyak bergelumang dengan buku kan. Kalau tanya buku akhlak je, itulah Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Ya. Terlupa Adabul Mufrad. Tapi dua-dua ni semua dari hadis. Ada tak buku akhlak yang ambil dari Quran? Yang kira sumber-sumbernya dia ambil dari Quran lah. Tahu pun rasanya tak payah kot. Sebab redundant lah. Dia akan jadi macam pengulangan. Akhlak Nabi adalah daripada Quran. Cukup lah. Hadis ni kan jadi sumber macam kira sumber sekunder. Sekunder ke? Kan.
Tak perlulah kita extract dari Quran terus. Kalau Nabi tu memang cerminan Al-Quran, kita ambil dari Nabi lah. Kira dah cukup lengkap tu lah. Islam sangat menitik beratkan nilai-nilai akhlak. Ni dah Ibrahim bin Habib bin Ash-Shahid menceritakan, ayahku berpesan, wahai anakku, datanglah kepada para fuqaha dan ulama. Belajarlah daripada mereka, ambillah adab-adab, akhlak dan tingkah laku mereka. Sesungguhnya semua itu lebih aku sukai daripada banyak menulis hadis. Betul tu. Apa? Siapa yang kata? Dia belajar dengan guru dia adab. Oh tu. Lebih lama daripada belajar fiqh hadis lah. Belajar ilmu lah. Belajar ilmu lah kiranya. Dia belajar adab guru tu lebih banyak daripada dia belajar ilmu guru tu. Tapi adab sini bukan adab. Adab ni ada dua kan? Adab yang ni lah, adab akhlak ni. Lepas tu ada adab syair. Itu adab khusus. Yelah. Kalau orang Arab ni dia Oh ya ke? Adab kat orang tu bukan adab yang kita. Kena konteksnya lah. Konteks. Tapi macam adabul mufrad tu adab juga kan? Kena konteksnya lah. Okey, faham. Kira dia bagi dia orang tu adab tu ada dua maksud lah. Boleh dapat dua maksud. Makhlad bin Husain berkata, kita lebih memerlukan banyak adab daripada banyak hadis. Tapi adakah dengan maksud ulama hadis tak ada adab? Ulama hadis garang tu. Ulama hadis dulu garang. Amash kan? Dia ada anjing depan rumah. Oh ya ke? Dia ada anjing depan rumah. Anjing tu bila orang nak pergi rumah Amash, nak belajar hadis, nanti anjing tu kejar. Itu bila anjing tu dah mati, Amash kata meninggalnya makhluk yang buat amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa tujuan dia letak anjing? Maksudnya siapa yang tak bersungguh tak pergilah lah. Kalau anjing tu pun dah buat dia putus asa, tak patutlah dia belajar ilmu hadis. Ilmu hadis ni letih. Betul. Kan? Siapa yang kata? Abdullah bin Mubarak ke? Ilmu hadis ni ilmu orang, macam mana nak cakap, ilmu anak jantan. Kalau kau tak cukup jantan tak boleh. Tak pergi. Sebab dia punya cabang daripada ilmu hadis banyak sangat kan. Kena belajar. Kita belajar sejarah juga. Belajar tokoh perawi. Tapi macam mana? Nak kata ulama hadis ni tak ada adab ke? Kan? Banyak cerita Amash cabut bulu ketiak depan dalam majlis orang. Itu. Kan? Syu'bah bin Hajjaj. Tahu-tahu dia pakai baju besi dia, bawa pedang. Orang tanya, nak pergi mana? Syu'bah nak pergi mana? Aku nak bunuh dia ni, dia banyak palsukan hadis. Terus bunuh tu. Macam mana nak kata tu? Nampak macam slack lah kan. Nampak macam orang Melayu punya definition kepada adab tu tak kena lah dengan ulama-ulama hadis ni. Adab ni maksudnya, kalau macam kebanyakan orang punya pahaman, adab ni lemah lembut, baik, cakap baik. Itu yang kebanyakan orang punya fahaman lah. Tapi sebenarnya adab tu bukan itu sahajalah, bukan itu rangkuman dia lah. Adab bukan mesti lemah lembut kan. Bila time marah. Nabi pun ada time marah dia. Nabi marah siapa? Usamah bin Zaid. Marah betul. Dan Usamah bin Zaid kata, kalau lah aku baru masuk Islam hari ni, keluar. Kalau lah aku baru masuk Islam hari ni, kan lebih kan lega. Kalau time marah betul. Bukan macam Dr. Zulkifli
Menteri kan? Sekarang menteri aku Oh, lupa. Menteri Agama. agama lembut je. Tapi kalau ulama hadis semua yalah syubhah, marah sebab apa? Orang palsukan hadis. Kan? Apa? Akmash yang cabut bulu ketiak tu. Sebab orang tu kata dia ambil hadis dari Akmash. Akmash tak kenal pun. Siapa nama Akmash? Tak tahu. Sulaiman kan? Sulaiman bin Mihrah. Yang dia cabut bulu ketiak tu baru kata yang aku buat ni lebih baik daripada apa yang disampaikan lah. Betul tak? Yalah, dia riwayat hadis dari dia Dia kata riwayat hadis dari Akmash. Aku tak kenal pun Akmash kata, siapa dia ni? Kata penulis Imam Abu Hanifah berkata, membaca kisah-kisah para ulama lebih aku sukai berbanding membaca kitab fiqh. Ini kerana kisah-kisah ini mengandungi pengajaran adab-adab mereka. Ni nanti kita akan ada tengoklah macam mana perkembangan segmen perkembangan segmen ni. Nanti akan ada lah. Kalau nak cepat, subscribe cepat-cepat. Nanti cepatlah dia datang. Macam mana tu? hipotesis macam ni. Semakin cepat subscribe, semakin cepat dia datang. Apa contoh-contoh kitab-kitab para ulama, kisah-kisah para ulama? Sofatun apa? Tengoklah tajuk dia. Sifatul Safa. Sifatul Safa. Saya tulis. Jauzi kan? Lain. Bidayah wan Nihayah ada kisah para ulama. Okey lah, boleh. Yelah, dia cerita, memang cerita dari awal sampai akhir. Kisah para ulama lagi. Hilyatul Awliya paling famous lah. Hilyatul Awliya, Abu Nuaim Al-Asbahani, Syiar A'lam An-Nubala. Banyak je. Selalu sebut nama-nama tu dulu. Betul lah. Yang okey, boleh lah yang kau sebut kan. Yang dia punya komen kat atas jawapan tu, okey lah. Boleh lah. Apa? Yelah, macam Bidayah wan Nihayah. Yelah. No wonder lah. Sifatul Safa. Betul. Tapi panjang. Orang tak baca sampai habis lah. Apa? Kitab-kitab Syiar kan, Hilyatul Awliya. Orang tak baca sampai habis. Jangan Orang tak ada buat talaki. Kita tak lelaki. Kita tak ada talaki. Dia memang buka Itu kitab tebuk-tebuk. Kitab cerita. Dia memang buka tebuk-tebuk. Kau nak tahu pasal ulama ni, kau buka lah pasal ulama ni. Jangan kata aku dah talaki Syiar A'lam. Tak laki Syiar A'lam. Tak ada pun ustaz yang buat lah. Aku ada jumpa orang yang kata dia dah talaki Syiar A'lam Nubala. Macam ada ditipu ataupun orang yang buat talaki tu pun tak tahu apa-apa. Sama tipu yang buat yelah, yang buat talaki tu pun jahil juga. Kenapa dia nak buat talaki Syiar A'lam? Benda tu boleh baca sendiri. Kalau pandai bahasa Arab boleh baca sendiri. Kalau tak pandai baca terjemahan. Yelah, buku bukan semua buku kena talaki kan. Ini kalau siapa yang kata semua buku kena talaki ni, dia tak lain nak halang orang belajar. Satu nak talaki bukan senang. Satu kena cari orang yang betul-betul kelayakan. Satu lagi kena ada masa. Kalau semua kita tu kena semua kita Arab tu kena talaki lah kan. Kalau tengok ni Mata Abi Syuja' je, kebanyakan masjid, kebanyakan tempat-tempat yang ada buat talaki Mata Abi Syuja'. 2-3 bulan juga. Kan? Paling cepat pun 2-3 bulan juga. Tu kalau dengan detail lah dia punya syarah tu. Detail. Kata penulis Al-Hasan bin Ismail berkata, aku mendengar ayahku bercerita majlis Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri lebih daripada 5,000 orang. Lebih kurang 500 orang saja yang datang untuk mencatat hadis-hadisnya, manakala yang lain pula datang untuk mempelajari adab-adab dan akhlaknya. Macam mana nak kata belajar untuk mempelajari adab dan akhlaknya daripada majlis-majlis tu? Saya tak bawa buku. Tak bawa buku. Masa tak bawa buku. Yalah, nak catat, nak belajar dia kena catat.
Kalau nak tengok adab saja, tak payah catat lah. Tengok je lah. Yang tadi maksudnya apa yang dia nak belajar daripada kan majlis kan mesti Yalah. dia cerita, dia syarah ni kan. Apa yang adab dia belajar tu? Nak Dari segi tengok adab apa? Nak tengok dia minum, Oh, macam tu. nak tengok dia jawab soalan, cara dia interaksi dengan orang, Okay, faham. cara dia berpakaian, cara dia macam-macam lah. Itu semua akhlak lah tu kan. Macam mana cara berpakaian pun boleh tahu adab. Yalah, ada adab adab memakai pakaian. Baca doa tu kan. Macam doa. Ya, ada baca apa baca doa baca pakai pakaian tu memang sah ya. Oh, kena buka Hisnul Muslim. Nanti kita buka. Tak ingat. Tapi biasa aku tak pernah hafal Biasa doa tak pakai ada. pakaian. Bismillah je masuk. Itu je mampu. Oh, bismillah pun boleh dah. Boleh dah. Kata beliau, sememangnya kita sangat memerlukan adab dalam menuntut ilmu dan ianya merupakan suatu perkara yang sangat penting. Memang penting lah. Berapa banyak kitab-kitab kalau tengok Syarah Hilyah tu, dekat last dia punya mukadimah tu kan, last dia punya mukadimah, dia punya matan tu sikit saja. Dia punya Hilatul Tulab tu. Hilatul Talib kan. Dia punya ni Ayolah macam buku apa panjang. Buku kau tu kan. Dia senaraikan kitab-kitab yang adab menuntut ilmu ni. Matan daripada kitab dia 2-3 baris je atas tu. Dia punya nota kaki bawah tu. itu syarah dia kan. Banyak tu. Al-Faqih wal Mutafaqih kan. Ta'lim Muta'allim. Siapa lagi? Apa lagi? Tazkiratus Sami'. Banyak lah. Banyak. Kalau boleh bacalah semua. Betapa ramai penuntut ilmu pada hari ini yang hanya mampu bercakap dan hebat dalam memberikan hujah, namun dari segi adab dan amalan mereka sangat lemah. Ini yang kita takutkan apabila kita hanya pandai menasihati namun diri sendiri tidak ternasihati. Jangan sampai kita menjadi seperti sebuah lilin yang memberikan cahaya pada manusia di saat kegelapan, iaitu mampu memberikan manfaat pada manusia sedangkan diri sendiri hancur, terbakar dan rugi. Tapi guru-guru semua guru ibarat lilin. Ya, biasa orang pakai perumpamaan tu untuk yang untuk korbankan diri lah, untuk para guru. Unpopular opinion ni, jangan jadi macam lilin. Seperti bahasa orang Melayu dulu kan. Pakai nak jadi macam apa? matahari. Matahari Ya. Dia bukan bakar diri. Dia tak terbakar pun, memang ada dia tu. Dia tu yang bakar. Dia tu yang membakar. Bukan bakar. Bukan dia yang terbakar. Dia takkan padam lah maksudnya. Bukan takkan padam selamanya lah. Bila time dia padam, dia padam lah. Yalah, dari segi nature dia bukan membakar diri sendiri lah, macam lilin tu maksudnya. Bila matahari nak padam? Bila dia padam? Bila tiba masanya. Bila tiba masa. Ila ajali musamma. Bila tiba masanya kiamat lah. Wahai penuntut ilmu, sesungguhnya ilmu itu mulia, maka jangan hinakan dirimu. Sesungguhnya kemuliaan ilmu membawa pelakunya menuju tangga kemuliaan. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sabhan berkata, tiada kebaikan bagi seorang penuntut ilmu yang tidak menunjukkan bahawa dia seorang penuntut ilmu. Macam mana tu? Dia tak tunjuk dia seorang penuntut ilmu. Tiada kebaikan bagi seorang penuntut ilmu yang tidak menunjukkan bahawa dia seorang penuntut ilmu. Macam mana? Saya nak tunjuk seseorang penuntut ilmu. Dari segi adab lah. Segi adab. Akhlak lah. Kiranya kalau orang yang betul-betul menuntut ilmu, tak kisahlah, mungkin dia tak banyak belajar yang adab, buku adab lah, tapi dari segi belajar hadis kan, daripada hadis boleh kita belajar adab kan. Cara mudah kan, bawa buku. Ni buku pun tak bawa. Macam mana? Penuntut ilmu kena selalu buat buku lah. Pakaian yang sesuai. Jangan Kan, apa? Aku macam mana cakap ni nampak macam racist lah kan. Kita orang Melayu. Apa salah yang pakai baju Melayu? Kenapa rasa janggal pakai baju Melayu? Aku pernah pergi Mid Valley dengan Amri kan. Pernah pergi Mid Valley.
Masa tu raya. Hari raya. Hari Pergi raya. balik. Lagi tak ada apa-apa. Lagi tak Pakai ada. baju Melayu lah. Oh, yang datang. Oh, apa ni baju Melayu? Semua tengok macam. Musim raya. Yelah, raya kan? Pakai baju Melayu lah. Mana kalau selain hari raya. Pun apa yang menghalang, apa yang peliknya orang Melayu pakai baju Melayu masa tahun baru Cina? Tak pelik. Tak pelik. Apa yang pelik? Lagi nak pergi kelas-kelas, pergi belajar ilmu agama. Salahnya baju Melayu. Tak kisah. Aku rasa aku pun jenis tak selalu pakai baju Melayu keluar, tapi bagi aku kalau pakai baju Melayu dia lebih free lah. Kan? Maksudnya kan baju Melayu biasanya dengan kain lembut, bajunya besar. Sebab itulah kalau agak salah bila baju Melayu ni, aku tak puas hati betul. Mereka fashion baju Melayu ni. Baju ketat-ketat. Baju Melayu tu dibuat longgar-longgar untuk keselesaan. Tak, orang Melayu ni kan dia dulu bersilat. Satu lagi Dia- sebab bersilat dia nak kan. pergerakan tu. Ini sekarang baju bergekah Melayu. baju. Melekat badan macam tu. Kan? Pun apa salahnya Selesa pakailah baju Melayu. Dia macam mana pemakaian ni dia kan menghalang kita dari buat benda yang tak berapa nak. Betul? Elok Boleh jadi. Kan? Contohnya macam pakai jubah kan. Kalau orang tu ada akal yang waras lah kan. Dia akan jadi malu ataupun terhindar dia daripada melakukan perkara yang tak elok di halayak ramai. Di halayak ramai lah. Masa dia pakai jubah dekat halayak tu susah. Dia macam kurang kena lah nak buat. Kan? Kalau dia akal yang waras lah. Nak isap vape ke, nak isap rokok ke, kurang sesuai lah. Nampak lah macam sendiri pun ada rasa lah kalau pakai jubah. Sepatutnya kan? dalam diri tu ada rasa tak selesa kalau kau pakai jubah merokok. Tapi ada. Tapi ada, betul tak ada kan. Tapi ada. Malah pelajar kos Usuluddin lagi pakai jubah isap rokok. Adalah pengalaman dulu. Belajar dari pengalaman. Kata penulis Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan di antara adab seorang penuntut ilmu syar'i terhadap dirinya sendiri ialah berhias dengan muruah, yakni kehormatan. Dan pemakaian tu sendiri boleh menjaga kehormatan kan. Betul? Ini kalau pakai Metallica, baju kulit, jaket kulit kan. jaket kulit tak kisah, tak apa. Yang ada spike. Okay, tambah sikit yang ada spike. Baju singkat pun pun susah sebenarnya. Baju singkat ni kan nak Tak nak solat susah. Sampai ada produk apa tu? Oh, yang tu. Seluar dalam Patuh syariah. Aduh, aku tahu. Dia kalau pakaian kau yang luar pun tak patuh syariah. Macam mana? Kan? Kan pakai baju Melayu senang. Ya. Panjang sampai ke bawah kan. Apa yang susahnya? Kenapa nak pakai baju Melayu hari Jumaat saja? Dah trend. Bukan trend apa? Culture. Dia jadi culture benda tu. Dia dah tak jadi kebiasaan tapi jadi culture. Bukan nak sembahyang bukan hari Jumaat saja. Nak pergi sembahyang Jumaat. Nak sembahyang bukan hari Jumaat saja. Jadi pelik bila apa? Selain hari Jumaat ataupun hari-hari biasa pakai baju Melayu. Macam contohnya kalau nak pakai orang kata nak pergi mana? Ya, kan. Nak pergi mana? Yelah raya dah pakai baju Melayu kan. Hari Jumaat dah pakai baju Melayu. Orang yang kerja kerajaan lagi dia memang pakai baju Melayu kan. Apa salahnya keluar pergi makan pakai baju Melayu? Tak payah pakai dengan seluar-seluar sekali. Tak kisahlah. Tak payahlah. Tak payah nak bersampin pakai. Baju Melayu sudah Baju lah. Melayu saja. Apa lagi? Pergi kenduri kahwin. Jarang aku nampak orang pakai baju Melayu. Yang perempuan ialah pakai baju kurung dia dah pakai baju kurung dah. Walaupun Yang lelaki ni tak ni pula.
Jarang. Bukan tak ada tapi jarang lah. Jarang aku nampak lah. Semua pakai t-shirt polo. Kan? Sampai ada keluar artikel. Apa panggil? Bukan ada apa dia. Etika ke majlis kenduri kahwin. Siap buat artikel lagi. Janganlah pakai baju-baju macam tu. Baju jersey kan. Pakailah macam kemeja. Tapi tak ada pula sebut baju Melayu. Baju Melayu lah. Kan pergi majlis kenduri. Orang Melayu. Orang Melayu pula tu. Bukannya pergi majlis kahwin orang bukan Melayu. Iaitu hendaklah seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik serta menjauhkan diri daripada akhlak dan adab yang buruk dan hina. Ni kira sama dengan yang nasihat sebelum ni kan. Menjauhi maksiat kan. Betul? Menjauhi maksiat dan ada adab. Adalah itu maksiat satu lah. Yang ni nampak macam dia punya akhlak lah. Kan? Jangan tengking-tengking. Maksiat tu lain. Nak marah-marah. Allah, terkena sejadah sikit je, tak payahlah tumbuk orang tu. Macam aku ada tengok video kat Facebook yang orang share kan. Lepas solat ke apa tak tahu lah. Lepas solat ataupun sebelum solat tu kan. Duduk solat depan. Aku pun tak dapat selera lah kenapa apa yang orang tu terlanggar. Yelah itulah yang aku nak cerita tu. Ya ke? Mula-mula dia kata macam terpijak tangan. Tapi ada yang kata bukan terpijak tangan, macam terlanggar je. Terlanggar je. Terlanggar tangan tak payahlah nak tumbuk, terlanggar. Masalah bukan bertumbuk tu, itu orang tu aja yang menumbuk. Tak payah nak numbuk. Tumbuk ditendang aku sepanjang pengalaman aku sembahyang jemaah, rambut ni dah berapa kali dah kena pijak. Tak ada pun tiba-tiba nak nak nolak orang depan. Relax lah. Semayang. Itu nak semayang. Soft depan letak duduk. Elakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalangan kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, inilah penulis Hilyah Talabil Ilm ni. Hiasilah dirimu dengan etika-etika jiwa berupa menjaga kehormatan diri, santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran, berperilaku tenang dalam bersikap dan berwibawa, teguh serta tawaduk. Juga mampu menanggung beban kesusahan selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu serta bersedia untuk tunduk kepada kebenaran. Seterusnya hendaklah seorang penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin dan sentiasa menjaga syariat dan syiar Islam, menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwahkannya serta menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, akhlak dan amal. Juga bersikap matang. Adapun inti daripada semua itu ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi letih ni nak menyebarkan sunnah. Menampakkan serta menyebarkan sunnah. Mengamalkan dan mendakwahkannya. Cerita-cerita. Ni tok guru aku. Itu tok guru kau lah. Lepas tu kalau untuk orang yang dah tak boleh untuk diceritakan, tunjukkan je lah. Tunjuk, bagi je buku. Bagi buku. Apa salah bagi buku? Nak kat mana nak dapat buku? Dia ada link kat bawah. Sempat lagi. Bila lagi? Sekali je dapat promote macam ni. Verbal promotion. Ada time, ada peluang promote lah kan. Oleh kerana itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin berkata, khasyatullah adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Apa ayat tu? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Dan orang yang takut pada Allah ni adalah orang yang ada ilmu. Kalau tak ada ilmu dia tak takut lah. Wahai penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan berasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sunyi ataupun terang-terangan.
berjalanlah kepada Rabbmu dengan penuh rasa takut dan harap, kerana kedua-duanya bagi seorang Muslim bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Lihatlah, jika seekor burung terbang dengan satu sayap, pasti dia tidak akan dapat terbang dengan sempurna. Hadapkan seluruh jiwamu dengan Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuhi hatimu dengan rasa cinta kepadanya dan lisanmu dengan sentiasa berzikir kepadanya, serta selalu gembira, bahagia dan suka dengan semua hukum dan hikmahnya. Oh, payah tu. Nak redha dengan semua hukum. Redha, tawakal. Macam mana tu? Kesusahannya nak, saya nak cakap nak redha dengan semua hukum ni. Semua hukum Allah kita nak redha. Payah. Nak tak nak mesti ada yang tak suka. Kan? Yalah, dengan perempuan dengan poligaminya. Kan? Apa lagi? Apa lagi? Laki dengan tundukkan pandangan. Apa lagi? Dengan hukum hududnya. Kita tak nak ceritalah pelaksanaannya. Itu letih lah nak cerita. Hukum tu memang dah solid, kita tak boleh nak bantah. Kita tak Dari bantah. Dari segi pelaksanaan tu kita cerita lain. Yang pelaksanaannya tu, Pelaksanaannya, orang yang melaksanakannya, siapa yang akan dilaksanakan kepada. letih kat tu nak fikir. Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Berasa selalu diawasi Allah Subhanahu Wa Taala adalah buah daripada rasa takut kepadanya. Pun kadang-kadang lupa kan. Rupanya kita diawasi. Terlupa. Ada time-time, lagi time-time marah. Dihambur segala caci maki. Tak ingat langsung lah. Sebab tu kalau marah jangan bercakap. Marah diam. Marah Marah diam. duduk. Tapi kalau kadang duduk tu marah. Baring. Kalau dah baring marah juga. Main duduk. Yalah, itu Nabi punya saranan daripada sunnah. Macam tu lah. Kan? Cuma pastikan ada kipas. Untuk zaman-zaman sekarang ni kan. Untuk zaman sekarang ni pastikan ada kipas. Kalau yang dah terbiasa aircon tu, pastikan ada aircon lah. Aircon buka. Kan kalau time berdiri marah, Duduk kan, nak duduk kan. panas pula, Tak lagi hilang. marah. Tak hilang. Betul dah. Ya, betul. Sunnahnya macam tu. Tapi yelah, orang sekarang kan mana boleh nak panas-panas ni. Kan? Dia panas pun marah. Jadi tension tau. Contoh macam aku kat rumah kan. Tengah-tengah sibuk-sibuk kan. Daripada kipas kan. Tu tengah sibuk. Jadi bila sibuk tu tengah panas peluh semua kan. Tu tengah ada anak buah pula macam, bukan nak kata kacau pun. Biasalah budak-budak yang kacau. Menyibuk lah. Menyibuk lah kan. Jadi emosi kita dengan peluh macam tu kan. Panas kan. Jadi tak stabil emosi tu. Yelah, pastikan selesa lah. Selesakan diri. Selesa diri. Kalau baring tu pun tak selesa, Mandi lah. mandilah. Mandi pun elok. Mandi terus lah. Mandi wajib. Mandi wajib terus Boleh ke mandi wajib tak ada sebab? Tak tahu. Nanti buka. Nanti kita buat segmen. Nanti kan nak pergi daurah mata Bisujak. Boleh. Nanti tanya. Mandi wajib. Minit dah. Sebab Cukup tu. Habislah nasihat ke-8. Minggu depan kita sambung lagi nasihat ke-9. Hati-hati ketika hendak menukil dalil daripada Al-Quran dan hadis. Ni banyaklah nak cerita ni. Banyaklah orang berat kata pula ni. Kena baca banyak kali dulu kan. Banyaklah komennya. Ada subtopik lah. Panjang ke? Dia ada subtopik kan? Bukan saya topik. Kan? Amat ada. Oh. Ni just nama imam ni. Cerita kot. Tak adalah panjang mana. Boleh lah tu. Habislah. Adalah yang komen ni. W katanya. Hadap je lah. Ada. Benda dah kata nak baca kan. Kita baca je lah.
Itulah lah sampai situ. Macam biasa nak beli buku berapa ah? Lupa dah aku harga buku. 30 lah, 30 lebih Tak ada. Dah lama beli. Tak ingat harga. Apa? Tak ada. Tak ada Tak ada. harga. Tak ada harga. Tak ada harga. Aduh. Tak ingatlah berapa, lupa dah harganya. Nantilah tengok. Nak beli buku kat link bawah tu ada. Nak komen ke apa, nak komen boleh komen dekat comment section. Comment section below. Section below. Tak pun nak bagi cadangan ke apa. Kan salah ke, takut salah ke, Salah fakta. salah fakta, bagi tahulah. Jangan viral dulu, bagi tahu kita dulu. Kalau dah salah tu pun kita nak menegakkan benang yang basah, baru viral. Apa lagi? Dan jangan lupa like. Jangan lupa like, share, subscribe, follow kita punya media-media sosial. Jaga jarak. Sempat lagi nak cakap selamat hari kebangsaan. Sempat lagi baru Sempat beberapa hari. lagi beberapa hari lah. Semalam Semalam kan? Recording ni semalam lah tapi Sempat lagi. Seminggu. Ada 16 September nanti. 16 September nanti ada lagi. Selamat Hari Kebangsaan. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk akan datang. Apa lagi? Jaga jarak. PKP diteruskan sampai PKP ni tahun. sampai 31 31 Disember. Jadi kena pakai mask lagi ya. Pakai mask. Jangan isap ukur kat kedai. Jangan kat kedai je. Tempat-tempat awam jangan isap ukur. Kat Selangor, kat Padang, kat taman-taman, tai stasi. Memang KKM tengah busy COVID. Jangan kau ambil peluang nak isap ukur pula. Kan haram. Haram dah satu. Penuntut ilmu takkan buat benda haram depan halayak orang. Betul. Jatuhkan maruah. Khawatimul muru'ah. Khawatimul muru'ah apa nama? Apa bahasa Arabnya? Tak tahu. Apa dia jatuhkan maruah bahasa Arabnya? Lupa dah. Ulum hadis punya term. Khawatimul muru'ah. Nanti kita buka ulum hadis. Apa lagi? Dah tu. Cukup dah. Itu je pesanan khidmat masyarakat. Pesanan khidmat Tanpa masyarakat. Kedai pun tak boleh buka sampai malam kan? Pukul 12 tak boleh tutup. Pukul 12 dengan tutup. Jangan nak nanti sambutan Hari Malaysia pula jangan nak jaga jarak. Itu sambutan Merdeka. Ya, ada banyak kes. Maksudnya ada banyak dapat compound lah. Ramai Kalau tak nak bagi KKM tapi duit. tak ada tempat yang buat sambutan di luar kan, berkumpul kan. Tak ada kan. Ada juga ah. Kalau tak nak ni dekat sini aja ada. Kalau tak nak bagi duit dekat KKM 1000, tak payahlah. Tak payah pergi. Tengok kat TV lagi dekat lah. Tengok kat TV lagi dekat. Tak risau. Apa lagi khidmat masyarakat nak disampaikan? Itu je lah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.